dia nampak ada satu makhluk yang menyerupai budak sekolah duduk betul-betul di depan dia. Berpakaian gaun, berkasut sekolah. Rambut dia panjang tahu para sahabat. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Agi dalam berkongsi cerita-cerita seram, cerita hantu, misteri dan pelbagai lagi rakan sahabat. Terima kasih yang mana sudah pun klik video ni bermakna korang berminat untuk nak mendengar cerita-cerita seram daripada channel Kiri Omar. Jangan lupa untuk subscribe sekali. Baik, kisah pada kali ini yang cuba Ri nak ceritakan untuk saya adalah berkait tentang salah seorang guru yang mengalami kisah seram yang diganggu ketika dia ni berpindah ke sekolah baru dia. Masa duduk sekolah lama tu tak adalah berlaku kisah seram. Bila duduk je sekolah baru ni adalah dua kisah seram yang terjadi kepada diri dia. Tanpa buang masa lagi rakan sahabat, jom bersama-sama dengan Ri kita dengar cerita ni sampai habis. Let's go. Cerita ni dikongsikan oleh Cikgu Yanti tahu. Cikgu Yanti ni dia mengajar subjek matematik. Katanya berlaku pada tahun 1997. Dah sangat-sangat lama sebenarnya para sahabat. Sebelum tu dia akan cerita sedikit dia punya kedudukan bangunan dia tu, bangunan sekolah dia tu macam mana. Takut ada yang di antara sekmu ni pening tahu. Dekat sekolah dia tu ada sebuah bangunan yang baru saja dibina 3 tingkat. Jadi bangunan yang baru itu secara totalnya 100% dia buat kita panggil kelas lah, kelas A, kelas B ataupun darjah 4, darjah 5 lebih kurang macam tu. Di sebelah bangunan yang siap dibina tu para sahabat adalah bangunan lama 2 tingkat, rendah sikit lah daripada bangunan yang baru tu. Bangunan lama ni lah tempat duduknya koperasi, perpustakaan, bilik guru, tandas dan banyak lagi lah dia punya bangunan tu tahu. Nak dipendekkan cerita, kisah seram ni berlaku di mana Cikgu Yanti ni dia mengajar pada waktu malam. Kita panggil apa? Sebagai tuition kelas malam. Lebih kurang macam tu lah. Mengajar budak-budak UPSR. Masa tu memang dia orang ni betul-betul push lah. Tenaga pengajar sekolah tu memang betul-betul push. Nak bagi dia punya murid-murid ni mendapat keputusan yang cemerlang tahu. Pada malam tu bermulalah dia punya kelas malam tahu. Jadi bila dia masuk saja ke kelas semua, dia urusan seperti biasa, mengajar macam biasa. Sinilah Cikgu Yanti ni dia perasan sebab di sebelah dia ni macam koridor, bukan macam koridor juga, dia cermin ekor tahu sebelah ni. Kebanyakan dia punya meja-meja guru ni kan dia akan duduk di cermin ekor sebelah sekali tahu. Tak kira dia duduk sebelah ni. Sebelah ni kan dia macam pintu masuk kan. Duduk sebelah sini. Semasa Cikgu Yanti ni dia tengah buat kerja dia tahu, tiba-tiba dia perasan di sebelah cermin ekor ni ada makhluk yang berjalan. Laju sebenarnya, laju. Dia cuma sebitas lalu macam tu je. Jadi Cikgu Yanti ni dia macam pasal sekejap dia kata apa benda yang lalu tu. Tapi Cikgu Yanti ni dia fikir mungkin binatang-binatang yang kecil tahu. Tapi kali ni katanya dia berwarna putih. Sangat-sangat laju sebenarnya. Tak buat apa-apa lagi pada masa tu, teruskan seperti biasa mengajar anak murid. Masa tu dalam pukul 9.30 Cikgu Yanti ni pun duduklah balik di kerusi dia tahu. Di sinilah para sahabat edisi Malam Seram, dia tengok ada satu kelibat dekat atas bumbung yang lama tu. Yang cerita tadi kan dia sebelah saja, dia kan mengajar dekat arah 3. Jadi bila dia arah 3 dia nampaklah bumbung bawah dia ni, sebelah dia ni. Dia kata dia nampak macam makhluk tapi ni berwarna hitam tahu, duduk berjalan pergi dekat atas bumbung tu, pergi mari. Cikgu Yanti ni lama juga sebenarnya dia perhati je makhluk ni tahu, pergi mari. Dan last sekali makhluk ni dia bertebangan di awangan tahu. Pergi mana tak tahulah. Pada masa tu cuak jugalah. Cikgu Yanti ni bukanlah seorang yang berani sangat, bukan juga seorang yang penakut. Jadi dia pun pelik, apa benda yang dia tengok tadi tu sampai boleh terbang tu. Tak terfikir tentang macam hantu Pontianak, tak adalah terfikir sampai tahap macam tu. Cuma yelah, mari fikir juga kadang-kadang tahu. Tidak sampai 5 minit, tiba-tiba Cikgu Yanti ni dan juga pelajar-pelajar dia lain dikejutkan dengan teriakan di bilik sebelah. Sebab bilik sebelah pun ada buat tuition juga seperti biasa. Memang betul-betul kuat teriakan tu
seperti ada orang yang kena rasuk dan juga histeria. Pada masa ni lah para sahabat, dia punya budak-budak kelas dia ni kat dah kalut ni. Keluar ada yang pergi tengok, ada yang dah takut semua kan. Jadi untuk nak bagi murid-murid dia ni rasa tidak takut, dia suruh bertenang pun semua. Maka cikgu ni pun dia keluarlah, pergi dekat bilik sebelah. Dia nampaklah seorang perempuan yang duduk di atas lantai sambil menggelupu tau. Gelupu macam tu dan mulut dia ni berbuih. Seperti ada orang yang kena sawai tahu pada masa tu. Jadi tengok pada keadaan macam ni, jadi Cikgu Yanti ni pun pergilah tanya guru yang mengajar subjek pada masa tu lah. Pergi tanya, cikgu, apa sebenarnya ni? Sampai boleh jadi histeria, sampai boleh jadi kena rasuk, kena sawan apa semua. Maka cikgu ni pun cerita lah. Dia kata salah seorang murid dia yang first tadi lah, yang pertama tadi, pergi kat cermin aku. Bila pergi je kat cermin aku, tiba-tiba perempuan itu rebah jatuh ke atas lantai and then dia menggelupu. Pada masa tu para sahabat edisi Malam Seram bukan saja satu orang yang kena histeria. Dia dah berjangkit sampai ke 5 orang yang kena histeria pada malam tu. Memang keadaan kita rasa tak boleh nak dikawal. Dan last sekali maka naiklah 2 ataupun 3 orang cikgu lelaki. Salah seorangnya adalah Cikgu Aziz. Kita panggil saja nama dia ni adalah Ustaz Aziz. Ini memang mahir lah tahu budak ni, dan bacalah 2-3 ayat apa semua, dipegangkan kepala apa semua. Selepas daripada tu perempuan tu ataupun anak murid dia tu dah lama dan semakin okey. Pada masa tu dikatakan memang tak boleh nak teruskan dia punya tuition kelas malam tu, terpaksa balik semua tahu. Baliklah, memang boleh katakan cancel pada malam tu. Takkan nak teruskan lagi dia punya tuition tu sampai tahap kena histeria kan, kena rasuk tu. Lebih baik balik saja. Bila ibu bapa masing-masing dah ambil semua kan, kira macam tempat dia tu dah kosong lah. Memang confirm atas tu dah kosong. Jadi para guru ni dia pun berkumpul lah dekat bilik guru ni, cerita tentang apa yang berlaku. Jadi Cikgu Yanti ni pun tanyalah cikgu-cikgu lain, sebab dia baru duduk kan. Dia tak tahulah. Dia pun tanya, cikgu, dekat sekolah ni memang berhantu ke? Ataupun memang ada kisah-kisah seram ke dekat sekolah ni? Jadi ramai juga cikgu yang kata dekat situ, sepanjang duduk sini, sepanjang yang mereka berkhidmat dekat sekolah ni, tak ada lagi sebenarnya berlaku pasal histeria ni. Ini adalah kali yang pertama yang terjadi histeria tahu para sahabat. Pelik jugalah pada masa tu. Jadi pada malam tu diorang pun tengok je dah pukul 11. Bersurahlah semua balik, masing-masing balik. Pergi dekat kereta, Cikgu Yanti ni pun nak ambil anak kunci. Bila nak ambil anak kunci, rupa-rupanya sahabat, anak kunci dia ni tertinggal di bilik darjah yang ada di aras 3 tingkat atas sekali. No ataupun tidur, kena naik juga sebenarnya. Cikgu Yanti ni dah fikir, kalau aku tak ambil, maknanya memang aku tak balik lah. Atau boleh balik berjalan kaki. No ataupun tidak, kena naik juga pergi ambil tahu. Dia pun tengoklah je, masih awal lagi, pukul 11 lebih baru. Dia pun pergi. Dalam perjalanan dia ni nak naik ke bilik darjah ni, dia pun terserempak lah dengan salah seorang security. Pak Gap duduk sini. Jadi Pak Gap ni pun tanyalah, cikgu nak ke mana cikgu? Maka Cikgu Yanti ni pun beritahu lah, dia kata nak naik ke tingkat atas, nak ambil anak kunci yang tertinggal tadi dalam bilik darjah. Satu ayat yang keluar daripada security ni, dia bagi tahu cikgu hati-hati Itu je. Jadi Cikgu Yanti ni pun senyum, naik saja ke tingkat atas. Dalam perjalanan dia naik tu, lama jugalah tahu nak naik kan. Di tingkat 3, bukannya tingkat 1. Naik tu dalam keadaan gelap. Dia bagi tahu apa? Yang ada dekat sekolah tu hanyalah Cikgu Yanti dan juga security. Ni saja yang ada. Tak tahulah security ni 2 orang ataupun 3 orang, tak tahulah. Tak diceritakan secara detail pula. Tapi yang pastinya ada security dan juga Cikgu Yanti saja. Naik ke tingkat atas, maka masa tu gelap tahu. Memang segelak-gelaknya. Cuma berpandukan dia punya lampu-lampu jalan saja dekat sebelah-sebelah kalau ada lampu jalan. Maka Cikgu Yanti pun naiklah, buka suis lampu, ambil anak kunci yang tertinggal tadi, tutup balik lampu. Di sini para sahabat, di sini Malam Seram, di mana dia nak tutup pintu bilik darjah ni. Dia nak tutup kan, berjalan keluar nak tutup, seperti ada orang yang ataupun seperti ada orang yang pegang pintu tu. Dia cuba tutup, tarik tak boleh, nak tarik tak boleh. Tiada benda je yang pegang tahu. Dan sekali Cikgu Yanti ni pun biar saja turun. Sebelum nak turun dekat tangga tu, dia ada tanda tahu. Bila dia lalu saja dekat tanda tu para sahabat, dia dengar seorang perempuan, budak perempuan yang mengira
1 sampai 9 tau. 1, 2, 3. Dia lalu ni, sambil dia lalu dia dengar, dia fokuskan telinga dia ni, betul lah suara tu daripada tanda. Maka dia stop dekat tangga tu. Siapa saja 9, dia stop. Dia sambung balik kira para sahabat 1 sampai 9. Cikgu Yanti ni fikirlah, kau ada lagi ke pelajar-pelajar yang tak balik ni? Pelajar-pelajar, budak-budak pelajar yang tak balik ni? Rasanya semua dah balik kot pada masa tu. Sinilah dia dah fikir benda-benda yang kop yang ada dalam tandas ni berkait tentang kisah yang kena histeria kat atas tu. Memang dia dah fikir macam-macam tahu. Turunlah dekat tangga. Bila nak turun dekat tangga sekali lagi, katanya Cikgu Yanti, kali ni tak tipu dah. Allahu Rabbi, Allahu Akbar, macam-macam yang keluar. Di depan betul-betul dia ni dekat tangga bawah tu, menghalalkan dia ni untuk turun ke bawah. Dia nampak ada satu makhluk yang menyerupai budak sekolah duduk betul-betul di depan dia. Berpakaian gaun, berkasut sekolah. Rambut dia panjang tahu para sahabat. Dan tangan dia ni ditutup macam ni dekat muka. Nampak macam budak kecil lah pada masa tu. Tapi bila dia alih saja tangan dia ni, maka Cikgu Yanti pun nampak dengan jelas dia punya muka dia. Mata dia ni, nak dicerita, tidak ada warna hitam, warna putih saja. Dan muka dia ni memang pucat lesing. Perempuan ataupun makhluk ni duduk tengok je Cikgu Yanti. Terkedu Cikgu Yanti ni, dia punya kepala dia ni dia memang betul-betul kecut dah pada masa tu. Tak percaya dengan apa yang dia tengok tu. Cikgu Yanti ni pun larilah, pergi ke tangga satu lagi tahu. Bila nak pergi tangga satu lagi, dia lalu pula lah dekat tanah tu. Masih lagi dia dengar ada perempuan yang mengira 1 sampai 9. 1, 2, 3. Sambil berlari member tu turun dekat tangga. Dekat tangga pun dia dengar ada orang yang mengira 1 sampai 9. Member ni, Cikgu Yanti ni memang pada masa tu sahabat, tak boleh nak dicerita, tak boleh nak gambar kepada macam mana ketika tu. Urung je berlari. Dia pun terserempak lah dengan salah seorang security juga. Tapi pada masa tu memang dia tak irakan security tu. Pergi berlari masuk dalam kereta, balik ke rumah. Esok dia tak masuk, lusa baru dia masuk tau. Bila dia masuk tu, dia pun ceritalah kepada cikgu-cikgu ni tentang apa yang berlaku pada malam tu. Malam 2 hari lepas tu lah, kisah-kisah yang mana dia jumpa dengan perempuan, dia dengar perempuan yang mengira dalam tanah tu semua. Dan situ juga dia tanya, sekolah ni memang betul-betul berhantu ke ataupun tidak. Cikgu-cikgu lain ni bagi tahu tak berhantu seperti biasa. Tapi katanya kalau nak tahu lebih lanjut kisah ni ataupun berhantu dekat sekolah ni, pergi tanya security Pak Gap, sebab dia yang paling lama dekat sekolah ni tahu. Pergilah Cikgu Yanti ni pun tanya dekat Pak Gap. Dia pun ceritalah semua yang apa yang berlaku ni. Yang Cikgu Yanti kena ganggu berlaku cerita. Selepas daripada tu, maka security ni pun dia kata sekolah ni memang berhantu. Dia orang ni dah lama sebenarnya duduk dekat sini tahu. Ni lah security ni dah lama duduk kat sini, dah lama jaga sekolah ni. Dah panggil apa, dah biasa dengan penampakan, dengan suara perempuan menangis. Itu adalah benda yang biasa sebenarnya untuk security yang ada dekat situ. Kalau diberi beruntungnya, bolehlah kita nampak makhluk tu depan-depan. Jadi Cikgu Yanti ni antara yang beruntung jugalah, boleh nampak makhluk itu di depan-depan tahu. Jadi selepas daripada kena rasuk, pelajar yang kena rasuk tu, maka sekolah tu dia pun mengadakanlah solat hajat selama seminggu juga tahu. Setiap malam dia orang ni akan adakan solat hajat sampailah benda tu semakin hari semakin berkurang. Tapi katanya masih lagi berlaku macam histeria, tapi tak kuat. Masih lagi ada kisah-kisah yang berlaku dekat situ tahu para sahabat.